untuk yang form 2 sahaja kan. Buku form 3 tak ada lagi. Memang tak ada lah kan. Tak apa. Saya akan tengok dulu macam mana. Perlu atau tak buku yang mana yang perlu. Kalau perlu beli nanti saya akan bagi tahulah. Okay. Untuk setakat ni awak boleh buat nota lah. Boleh buat nota. Boleh salin waktu belajar ni. Okay. Okay. Tingkatan 3. Tingkatan 3 hanya ada 9 bab sahaja. 9 bab je. Masa tingkatan 1, 13 bab kan. Masa tingkatan 2, 12 bab kot. Okey kan. Lepas tu, tingkatan 3, 9 bab saja. Tingkatan 3 ni memang sikit lah. Memang sikit. InsyaAllah boleh skor. Pertengahan tahun, akhir tahun nanti insyaAllah boleh skor lagi tinggi tambah result. Sebab topik tak banyak kan. InsyaAllah boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada tajuk yang pertama dulu. Okey, tajuk yang pertama, bab pertama, tingkatan 3. Okey. Bab 1 berkaitan indeks. Bab 1 berkaitan indeks. Indeks ni, pernah dengar tak perkataan indeks? Pernah dengar tak indeks? Indeks. Indeks tu apa? Okay, sebelum ni awak tak pernah dengar lah kan. Indeks tu awak tak pernah dengar. Okay, tapi awak pernah je nampak dia. Pernah je guna dia. Okay, indeks ni sebenarnya adalah kuasa. Okay, indeks ni adalah kuasa. Kuasa berapa? Macam 5 kuasa 2 kan. Contoh ni. Saya letak 5 kuasa 2. Contohlah ni 5 kuasa 2 ke. Jadi 5 ni, okey, 5 ni adalah asas. Yang ni 5 ni kita bagi sebagai nombor asas. 2 ni kita panggil sebagai indeks. 5 tu asas, 2 tu indeks. So indeks tu sebenarnya adalah kuasa lah kan. Indeks tu adalah kuasa. Atau nama lain lagi satu kita panggil sebagai eksponen. Eksponen. Boleh salin nota. Okay. Bab 1 ni pasal indeks. Pasal kuasa lah. Pasal kuasa. 5 kuasa 2. Okay. 5 tu asas. 2 tu indeks. Ingat yang nombor dekat bawah tu memang dia jadi asas lah. Yang jadi kuasa tu adalah indeks. Okay. Okay. Kemudian yang kita kuasa-kuasa ni kan sebenarnya kan. Kalau contoh 5 kuasa 2. Okay. 5 kuasa 2 ni bermaksud 5 darab 5 kan. Maksudnya 5 tu darab 2 kali kan. 5 kuasa 2 tu adalah 5 darab 5. Kalau contoh 4 kuasa 3. Bermaksud 4 darab 4 lah kan. So, kalau kita kira 5 kuasa 2 ataupun 5 darab 5. Dua-dua dapat nilai 25 kan. Masing-masing dapat 25. 4 kuasa 3 ni bermaksud 4 darab 4 darab 4. Cuba kira berapa. 4 kuasa 3 dapat berapa? 64. 64. Okay. Jadi, masing-masing dapat 64 kan. Kalau buat kuasa pun 64, buat 4 darab 4 darab 4 pun adalah 64. Okey, jadi dekat sini,
Ni kita panggil sebagai indeks lah ni, nombor indeks. Okey. Nombor indeks. Ni yang kuasa ni indeks, yang bawah ni asas. 4 ni asas, 3 ni adalah indeks. Okey. So, yang ni, ini adalah nombor indeks lah. Okey, nombor indeks. Dan dekat sini yang belah kanan ni, dia adalah kita tulis dalam pendaraban berulang. Okey. Pendaraban berulang. 5 kuasa 2 ni adalah 5/5. Ataupun kalau tak nak buat ni, nota kita buat table. Kita buat table boleh. 5 kuasa 2 tu nombor indeks. Dalam pendaraban berulangnya dia adalah 5/5. 4 kuasa 3 maka 4/4/4. Okey. Saya tukar nombor. Kalau 0.8 contohnya. 0.8 kuasa 6. So, dia jadi macam mana? Sama je lah kan. 0.8 darab 0.8 mesti 6 kali. 0.8, 1, 2, 3. Okay. 4, 5. 6. Mesti ada 6 kan. 0.8 kuasa 6. Ni pendaraban berulang, yang ni nombor indeks. Kalau dia bagi dalam pecahan, okey, pecahan. -2/7 kuasa 3. Kuasa 4 lah. Kuasa 4. Maksudnya, negatif tu termasuk lah. Negatif tu termasuk. -2/7 ni darab dengan -2/7. Okay, buat kurungan pun tak apa. Sebab buat kurungan tu simbol berjumpa dengan simbol. Okey, jadi kita asingkan dia dengan kurungan. -2/7 darab dengan -2/7 darab lagi dengan -2/7. Okey. Boleh faham dekat sini? Setakat ni boleh faham? Kalau faham boleh komen dalam chat semua. Okey. Lagi? Yang lain ni yang tak reply lagi? Faham tak? Okey, yang ni kita bentuk indeks lah. Bentuk indeks. Okey, bentuk indeks. Okey, kemudian kita tengok saya bagi nombor yang biasa. Nombor biasa. Okey, tadi kan, ni 5 kuasa 2. Ni adalah bentuk indeks lah ni yang ada kuasa. Ada kuasa jadi bentuk indeks kan? Okey. So, dekat sini, saya bagi nombor bulat. Tukarkan, okey, soalan saya, tukarkan nombor berikut kepada nombor indeks. Okay, kepada bentuk indeks ke, dalam bentuk indeks ke, ada indeks kan? Okey. Contoh, soalan yang pertama ialah 16. Macam mana? 16 tu saya nak tukar kepada nombor indeks. Ada idea? Macam mana 16 nak tukar kepada nombor indeks? Nombor dalam bentuk indeks. Okey. Tukarkan nombor berikut kepada nombor indeks. Ataupun tukarkan nombor berikut ke dalam bentuk indeks. Ke dalam bentuk indeks.
Punca kuasa. Tak tepat. Punca kuasa tak tepat. Tukarkan kepada dalam bentuk indeks. Mesti ada kuasa. Macam mana 16 nak jadi nombor yang ada kuasa? Okey, 4 darab 4. Okey. Okey, lebih kurang betul dah tu. 4 darab 4. 4 darab 4 tu ialah pendaraban berulang. Pendaraban berulang. Betul dah. Cuma saya nak tukar dia kepada bentuk indeks. So, 16 jadi okey, 16 kan? 16 ni adalah 4 darab 4 kan? Okey, jadi bentuk indeks so dia jadi 4 kuasa 2 lah. Bentuk indeks, nombor bentuk indeks. Bentuk indeks mesti ada kuasa, mesti ada nombor asas ni, asas dengan indeks. Asas dengan indeks. Bentuk indeks tu mesti ada asas dengan indeks tu. Kalau 16 boleh jadi 4 kuasa 2. Ada lagi tak? Selain 4 kali 4, apa lagi yang boleh? Nombor 16 juga. Ada idea? Kalau saya buat 2, 2 darab 2, 4 kan? Okey, 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. 8 darab 2, 16. So dekat sini, 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. So bentuk indeks tu, okey, untuk nombor 16 lah. Untuk nombor 16 ni ada 2. Sama ada 4 kuasa 2 ataupun 2 kuasa 4. Jawapan dia. Okey, boleh faham sini? Boleh faham? Sampai sini setakat ni boleh faham? Macam mana nak tukar ke dalam bentuk indeks? Boleh kan? Okey. Lagi. Okey. 81, kalau saya letak nombor 81, ada idea tak? Boleh tukar kepada nombor berapa, kuasa berapa? 81. Saya nak minta semua buka kamera lah. Saya minta maaf saya tak boleh nak buka sebab kadang-kadang saya jadi ter-off. Hilang connection lah. Awak semua guna wifi laju. Kan? Saya pun guna wifi tapi dia macam kadang-kadang dia ter-off jugalah. Sebab saya dia banyak guna device. Cakap lagi, tulis lagi. Dia jadi banyak. Kalau awak on kamera pun untuk dengar dan dengar je lah maksudnya. Okey, Amirul, bagus. 81 ialah 9 kuasa 2. 9 kuasa 2. So bentuk indeks tu adalah 9 kuasa 2 lah.
Okay, try lagi. Kalau saya letak 27. Ada idea macam mana jadi 27? Dalam bentuk indeks. 27. 27. Ada idea kuasa 2 boleh tak? Kalau tak boleh kuasa 2, try kuasa 3. Kalau tak boleh kuasa 2, try kuasa 3. Amiran 3 kuasa 3. Okey. 27 ialah 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 dapat 27. Okey. So tajuk ni, nombor indeks ni kalau ditanya pasal nak tukar tu kan. Nak tukar tu awak kena selalunya soalan dia tak tanyalah yang kuasa 4, kuasa 5 dan seterusnya tu. Sebab kita pun tak tahu nak kira juga kan. Kita pun tak ingat kalau yang kuasa 4, kalau besar-besar ni lah 4 kuasa 4 ke kita dah tak tahu dah nilai. Jadi soalan tu selalunya yang kita selalu gunalah kuasa 2, kuasa 3. Jadi awak kena ingat lah. Kena ingat. Okey? Kena ingat. Ingat. Yang ni, okey, jangan guna kalkulator. Yang saya akan tulis ni, okey, awak kena ingat. Jangan guna kalkulator dah. Mesti ingat dalam kepala dah ni yang ni. Yang mana 2 kuasa 2. Okey, nilai dia berapa? 3 kuasa 2 nilai dia berapa? 4 kuasa 2 nilai dia berapa? 5 kuasa 2 nilai dia berapa? 6 kuasa 2. 7 kuasa 2. 8 kuasa 2. Wajib dah ingat ni. 10 kuasa 2. List kan? Okey, 2 kuasa 2 berapa? 4. Okey. 3 kuasa 2? 9. 4 kuasa 2? 16. Okey, 5 kuasa 2? 25. 6 kuasa 2? 36. Tak apa, tulis je. Tulis ramai-ramai. 7 kuasa 2? 49. 8 kuasa 2? 64. 9 kuasa 2? 81. 10 kuasa 2? 10,100. Okey, 10 kuasa 2, 100. Okey, jadi yang ni kena ingat. Kuasa 2 ni kena ingat. Kena ingat ni nombor ni, 4, 9, 16. Bukan setakat kuasa 2 dapat jawapan ni je. Yang ni pun kena ingat. Yang ini ni, yang ni 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ni adalah kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna. Nombor yang ni adalah kuasa 2 sempurna. Okey. Kena ingat yang kuasa 2 ni. Lepas tu yang kuasa 3 juga, yang kena ingat juga kuasa 3. Okey, 2
kuasa 3. List dulu. 3 kuasa 3, 4 kuasa 3, 5 kuasa 3. Kuasa 3 ni setakat yang okey tak apa, setakat yang 5 je saya rasa. Paling kurang lah, paling kurang. Setakat sampai 5 kuasa 3. Okey, baik. Try kira. 2 kuasa 3. 2 darab 2 darab 2. Berapa? Okey, 2 darab 2 darab 2 dapat 8. Okey, dapat 8. Boleh ke ni macam mana nak kira? 2 darab 2 darab 2 tu 8. Okey, 3. 3 darab 3 darab 3. 3 kuasa 3. Awak darablah lagi ni. 9 darab 3. Berapa? 27. Okey, 27. 4 kuasa 3. 64. Okey, 5 kuasa 3. 125. Okey, kalau 6 kuasa 3 berapa? 6 kuasa 3. 216. Okey. Bolehlah kita tambahlah kat sini. 6 kuasa 3, 216. 7 kuasa 3, 343. Okey, so kalau nak hafal yang setakat 5 kuasa 3 pun dah okey dah. Lepas tu kalau 10 kuasa 3, kena ingatlah 10 kuasa 3. 10 kuasa 3, 1,000. Kalau kuasa 3 ni 10 lah, 10. 10 kuasa 2 kan, maksudnya 2 kosong. 10 kuasa 3, 3 lah kosong dia. Sifar dia jadi ada kosong 3 kan. Okey. Yang ni kena ingat. Dan untuk yang ni dia akan jadi kuasa 3 sempurna lah. Hasil kuasa 3 sempurna ni kena ingat. 8, 27, 64, 125, 216, 1,000. Okey. Balik kepada soalan yang ni. Balik kepada yang ni. Okey, lagi. Kalau dia bagi 100,000. So nak buat macam mana? Tukarkan ke dalam bentuk indeks. Sepuluh kuasa 5. Okey, 10 kuasa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul. 10 kuasa 5. 10 kuasa 5. Kalau saya letak dia soalan E, okey. Negatif. Saya letak negatif Negatif. Apa ni? Negatif
negatif. Okey, kalau negatif 8 lah contoh, negatif 8. Macam mana negatif 8? So, negatif 8 tu tukar ke dalam bentuk indeks macam mana? 8 tu awak tahu. Okey, saya ambil 8 dulu. 8 adalah berapa, kuasa berapa? 8, 8. Okey, 8 ialah 2 kuasa 3 kan? 2 kuasa 3. So, kalau negatif ni, kalau awak nampak dia kuasa 3, maksudnya negatif 2 kuasa 3 tu adalah 8. Adalah negatif 8. Negatif 2 kuasa 3 dapat negatif 8 lah. Dia jadi macam ni. Negatif 2 maksudnya dekat sini ni adalah negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2 lah. Dia nombor ganjil kan. 3 tu adalah nombor ganjil. Kalau nombor ganjil, kalau ada 3 kali, okey, kalau ada 3 kali, negatif 2 darab negatif 2, okey, so dia dapat 4 kan. Negatif tu dah hilang. Negatif darab negatif jadi positif. So 4 darab negatif 2 kan. So sini positif darab negatif dapat negatif 8. Kalau dia nombor ganjil, negatif darab 3 kali, so dia dapat negatif juga. Kalau negatif 2 kuasa 5, ganjil kan 5. Maka jawapan dia negatif juga. Negatif berapa? Negatif nombor lain lah kalau kuasa 5. Kalau nombor genap, dia dah hilang dah. Positif, negatif dia dah hilang. Boleh faham? Okey, lagi F. Okey, negatif 1000 lah. Negatif 1000. 1000 tu berapa kuasa berapa? So kalau ada negatif maksudnya negatif nombor tu lah kuasa dengan nombor yang berapa tu. Cuma nombor tu mestilah kuasa ganjil. Tambah nota dekat sini. Kuasa ganjil, kuasa nombor ganjil. Jawapan dalam negatif juga. Jadi negatif 1000, macam mana negatif 1000 nak tukar kepada nombor bentuk indeks? Negatif 10 kuasa 3. Negatif 10, okey, negatif 10 ni jangan tulis macam ni tau. Kalau awak tulis kat buku, jangan tulis macam ni. Negatif 10 kuasa 3, jangan. Tapi, kena tulis tu. Kurungan dia kena tulis. Okey, kenapa? Kenapa kita kena tulis kurungan? Supaya kita nampak yang kuasa 3 tu, kuasa 3 ni adalah
milik 10 dan milik negatif juga. Maksudnya, negatif tu termasuklah negatif 10, darab negatif 10, darab negatif 10. 3 kali. Okay? So, dia jadi macam ni lah. Kalau negatif 10 kuasa 3, maksudnya negatif 10 darab negatif 10 darab negatif 10 kan. Tapi kalau awak tulis negatif 10 kuasa 3, okay, maksudnya negatif 10 darab 10 darab 10. Dia dah lain dah. 10 yang kuasa 3. Negatif tu dia macam dekat luar lah. Benda yang berbeza. Okay. So, kena tulis kurungan. Okay. Kalau saya bagi dalam pecahan macam mana? Soalan G. Saya bagi dalam pecahan 64. Kat bawah. Awak sempat kan salin nota ni kan? Sambil-sambil jawab tu. Sempat kan 64/125. Ingat tak 64 dengan 125 ni? Macam mana nombor indeks dia? Ada idea? 64 tu okey. Berapa kuasa berapa? Macam mana? 64. Ada tak? Berapa kuasa berapa? Kena ingatlah 64 tu. Yang kita dah buat tadi, list tadi awak dah list dah. Yang kuasa 2, kuasa 3 ni dah buat dah. Saya dah salin dah. Okey, 8 kuasa 2, 5 kuasa 3. Dekat atas 64 tu, okey 8 kuasa 2 kan. Okey, 125 tu 5 kuasa 3. Okey, tapi sebabkan dia pecahan, awak cuba samakan kuasa dia lah. Cuba samakan kuasa dia. Kalau 125 ni, ada tak dia kuasa 2? Kalau tak ada, kita cuba tukar yang atas. 64 ni ada tak nombor yang kuasa 3? Macam tu. So nak jadi macam mana tukar? Kalau yang ni tak berapa betul lah 8 kuasa 2 dengan 5 kuasa 3. Sebab indeks dia tak sama. Okey, cuba awak tukar kepada indeks yang sama. Kalau 64 ni kita nak tukar kepada nombor yang kuasa yang samalah dengan yang bawah. Okey, 64 ni kita tukar kepada 4 darab 4 darab 4. Okey, 4 kuasa 3. Boleh 4 kuasa 3. Boleh kan 4 kuasa 3. 125 ni pun 5 kuasa 3. Asas yang sama lah kan. Asas indeks yang sama. Indeks yang sama. Jadi dekat sini bila kuasa dah sama, okey kita sekalikan dia 4/5. 4/5 kuasa 3. Maksudnya yang 4/5 ni lah. 4/5 darab 4/5 darab 4/5. 3 kali.
Bila kita buat kurungan macam tu, kita nampak. Kita kata dia 4/5 darab 4/5 darab 4/5. Okey, boleh faham? Okey, lagi yang lain? Faham, tolong reply. Okey. Okey, ni baru permulaan ni. Baru permulaan ni. Macam mana daripada nombor bulat nak tukar kepada nombor indeks. Jadi kalau macam dari nombor indeks nak tukar kepada nombor bulat. Terbaliklah kan. Nombor indeks nak tukar kepada nombor bulat. Yang tu tak ada masalah lah. Awak tekan je lah. Kalkulator kan. -10/3. Dapatlah jawapan -1000. Kan? 4/5/3. Dapatlah jawapan dia kan. Yang tu tak ada masalah kan. Kan saya rasa macam tak ada masalah yang tu. Daripada nombor indeks nak tukar kepada nombor bulat. 4/5/3. Tekan kalkulator. Teruslah dapat jawapan kan. Okey. Okey, saya bagi soalan dekat sini lah sebagai pengukuhan nak awak try buat kan, bagi nampak sikit. Hantar nanti, hantar nanti. Latihan nombor 1. Okey, awak ungkapkan dia dalam pendaraban berulang dulu. Ungkapkan dalam pendaraban berulang. Jap, tukar. Ungkapkan dalam bentuk indeks lah. 5/5/5/5/5/5. Cukup lah. Okay. Yang B, -2, -2, -2, -2. Okay. C, 4/9, 4/9, 4/9. Okay. Tuliskan dalam bentuk indeks. Okay, awak form 2 ada tak yang belajar dalam bahasa Inggeris? DLP, ada yang matematik DLP ke? Kat sini. Siapa ambil DLP? Matematik DLP. Tak ada eh? Okay. Syifa boleh?
Dapat apa yang belajar hari ni? Saiful? Boleh. Okey. Okey, soalan yang nombor 2 ni ungkapkan dalam bentuk indeks juga. Cumanya saya bagi soalan dia berbeza sikit. Ungkapkan dalam bentuk indeks. Okey, soalan yang pertama 729. Dia bagi nombor bulat tukar kepada nombor bentuk indeks. Kena fikir sikit lah berapa kuasa berapa. Try guna kalkulator punca kuasa tu. Ha, punca kuasa ke. Nak tahu boleh ke tak jadi kuasa 2. Boleh ke tak jadi kuasa 3. Try. Okay, try. Okay, awak buat dan hantar. Sekarang tak apa. Buat terus. Okay, kalau waktu buat macam ni, kan buat latihan tengok depan ni je kan, tak ada nak tanya apa. Boleh buka kamera lah time ni.
Boleh buat ke 729? 729. Besar juga kan? Hmm. Agak besar lah nombor dia tu. Kau kena cuba try and error lah. Cuba try and error. Masukkan calculator tu. Okay, calculator awak tu. Uh, kita guna punca kuasa lah. Nak dapat bentuk indeks tu. Guna punca kuasa tu. Kalau punca kuasa 729 ada atau tidak. Okay, kalau tak ada, cuba yang punca kuasa 3. Punca kuasa 3, 729 ada tak? Kalau tak ada, tukar lagi. Ambil yang punca kuasa 4. Ada tak? Kalau tak ada, try lagi 5. Kalau tak ada, try lagi. Sampai dapat lah. Okay? 729. So, berapa? Kalau setakat mana? Kuasa 5 ada tak? Kalau tak ada, try punca kuasa 6 pula. Kalau dah jumpa tu, okay. Maksudnya, nombor tu lah yang kuasa dengan 6. Contoh, kalau dapat 6. Macam tu lah. Okay, try kira Contoh macam ni lah, saya ambil nombor lain, okay. Saya ambil nombor 343, contoh 343. Okay, 343 ni, kalau punca kuasa 2, 3, 4, 3, tak dapat kan? Dapat perpuluhan. Okay, awak dapat perpuluhan. Tak dapat nombor bulat. Okay, so try lagi. Punca kuasa 3, 3, 4, 3. Okay, dapat nombor 7. Kan, dapat nombor 7. So, maksudnya, 343 ni adalah 7 kuasa 3. Dapatlah 7 kuasa 3. Jadi kalau macam yang ni 729, awak kena try and error guna punca kuasa. Punca kuasa 2, punca kuasa 3, punca kuasa 4, 5, 6 sampai dapat nombor bulat. Dan nombor bulat tu jawapan dia kuasakan dengan berapa tadi? Punca kuasa tu lah. Okey, soalan A. Soalan B pun sama, 32. Berapa nombor yang boleh jadi nombor indeks tu kuasa 2. Lepas tu negatif dekat depan kan. Maksudnya negatif nombor tu kuasa dengan yang tu. Tapi kena pastikanlah kuasa tu mesti kuasa nombor yang ganjil. Okey. Bila negatif ni, mesti kuasa nombor ganjil. Dan kalau D pula kan, kalau D ni, okay, yang D ni selalunya lah. Tak apa, try je. Punca kuasa je. Punca kuasa. Nombor 2A, 9 kuasa 3. 9 kuasa 3, 9 darab 9, 81. 81 darab 9. Betul lah, 81 darab 9. Sekejap. 81 darab 9, 9, 50. 72. Boleh? Boleh je kan. 9 kuasa 3. Boleh. Sebab dia tak kata apa. So, jawapan yang ni 7 kuasa 3. Boleh juga. 9 kuasa 3. Atau lagi satu kalau awak kira tu, dia ada lagi satu jawapan dia. Iaitu 3, apa tadi? 6. Saya kira sampai 6 tadi. 6 kuasa. Sekejap.
3 kuasa 6. 3 kuasa 6. 3 kuasa 6 pun boleh. Asalkan jadi dapat dalam bentuk indeks lah. Okay, try B, C, D pula. Ada soalan tanyanya. Buka mic tanya tak apa. Sebab ni ada dia. Kawan-kawan awak confirm nak tahu juga ni. Semua dia orang malu. Awak berani sikit ke tak tanya. Macam tu lah tolong. Soalan 2C macam mana? 2C. Sama juga. 1296 tu kuasa berapa? Sebab C tu dia pecahan kan. Okay, pastikan atas dengan bawah tu awak cari nombor indeks yang indeks tu yang sama lah. Kuasa yang sama. Kalau 10,000. Okay, kalau kita tengok nombor tu kat bawah tu lagi senang kan. 10,000 lagi senang daripada 1296. So kalau 10,000 tu kuasa berapa? Macam mana kita boleh tukar kepada 10,000? 10,000 boleh tukar kepada 100 kuasa 2. Okey, 100 kuasa 2. 1296 tak boleh kan kuasa 2 kan. Punca kuasa 2 tak boleh. Okey, jadi tukar lagi. 10,000 tu 100 kuasa 2. Okey, selain tu. Selain 100 kuasa 2. Apa lagi? Ataupun guna teknik yang tadi. Guna teknik yang tadi, punca kuasa kan 1296. Punca kuasa 2 tak dapat kan? Tak dapat nombor bulat. Okey, try punca kuasa 3. Tak dapat lagi, try nombor 4 pula. Dapat tak nombor bulat? Lepas tu yang bawah tu mesti sama juga. Pastikan nombor sama lah. 4 pun, kalau punca kuasa 4, yang bawah pun punca kuasa 4 juga. Macam tu.
Yang 2D kena nombor perpuluhan ke? Memang. Kena nombor perpuluhan juga tu. Jawapan kena nombor perpuluhan juga. Barulah jawapan jadi perpuluhan. Kalau nombor perpuluhan, kuasa indeks apa-apalah. 0.2 contohnya. 0.2 kuasa 2. So jawapan dia perpuluhan juga. So memang kena perpuluhan lah. 1296 ada yang kuasa 2. Kalau ada boleh lah. Masih bawah ada kan. Macam yang, Zarafan kata 10,000 tadi 100 kuasa 2. Okey, 100 kuasa 2. Bawah ni 100 kuasa 2 kan. So yang atas ni berapa kuasa 2? Ada? 36. Okey, 36 ada. Okey, jadi jawapan tu awak asingkan dia 36/100 kuasa 2. Ataupun 36/100 ni awak boleh kecilkan lagi ni. Boleh kecilkan lagi. 36/100. Kecilkan sikit nombor dia. Boleh bahagi berapa? Boleh bahagi 4. Boleh kan? 36 bahagi 4. 9. 100 bahagi 4. 25. 9/25 kuasa 2. Ni yang C. Okey, lagi jawapan boleh jadi 1296/10,000 tu kan. 10,000. Okey. Boleh juga kita buat kuasa 4. 10 kuasa 4 kan. So 1296 ni kuasa 4. So 6 kuasa 4. 6 kuasa 4 betul? 6 kuasa 4. Jadi 6/10 kuasa 4. 6/10 kecilkan jadi bahagi 2. Okey, bahagi 2. 6 bahagi 2, 3. 10 bahagi 2, 5. 3/5 kuasa 4. So, mana-mana jawapan lah. Boleh mana-mana jawapan. Asalkan dalam bentuk indeks. Mesti ada kuasa. Nombor asas dan indeks. Asas dan indeks. Barulah dia jadi bentuk indeks. Okey. B pula. -32. -32. -32 tak ada masalah kan. 32 ni berapa kuasa berapa. So letak negatif. Okay, boleh hantar. Yang mana dah siap boleh hantar. Okay, saya dah terima dari Amirul. Haris.
Okay, dah siap, boleh hantar. Okay, untuk B negatif 32. So, kalau negatif 32, 32 tu ialah nombor indeks macam mana? Berapa kuasa berapa? Okay, 32. 32, ah, cubalah punca kuasa 2, punca kuasa 3, punca kuasa 4, punca kuasa 5. Try and error. Okay, so dapat 32 ni, punca kuasa 5 kan? Punca kuasa 5, 32 kan? Ada tak yang ada masalah nak tekan punca kuasa tu dekat kalkulator? Ada ke? Tak tahu nak tekan punca kuasa 5 dekat kalkulator ke? Ha, punca kuasa 4 tak tahu macam mana nak tekan, ada? Semua boleh? Aiman Danish boleh? Ni Aiman. Tak boleh. Tak tahu nak tekan kalkulator tu Okay. Uh, Kena bagi tahulah. Kalau tak, sedut ingat semua tahu tadi. Sekejap. Okey, punca kuasa 2. Awak ambil yang ni kan, ni button punca kuasa 2 dekat kalkulator tu. Punca kuasa 2 awak tahulah. Okey, punca kuasa 3 tu awak tekan yang shift kan, tekan yang shift. Yang ada button ni lah, punca kuasa 3 ni. Sekejap sekejap, setting sekejap. Okey, yang punca kuasa ni kan, kat kalkulator awak dia keluar macam ni kan, punca kuasa. So, punca kuasa ni punca kuasa 2 lah. Bila dia jadi punca kuasa 3, kalau kita nak punca kuasa 3, tekan shift, tekan yang ni kan. Ada. Yang tu boleh. Untuk punca kuasa 3. Boleh ni. Okey, yang punca kuasa 4 tu, okey, awak cuba cari dalam kalkulator yang simbol ni. Dia akan letak dekat atas lah. Dia buat simbol petak, punca kuasa petak. Ada jumpa? Jadi dekat situ, kalau jumpa, awak tekan shift, tekan yang tu lah kan. Okey, lepas tu awak, sekejap. Betul dah, okey. Tekan yang ni, awak masukkan nombor. Tak ada, okey, tak ada. Tak ada. Kalau tak ada tak kalkulator tu, dia tulis darab. Dia tak tulis petak tapi dia tulis darab.
darab punca kuasa macam tu. Okey. So maksudnya kita akan guna yang tu lah, darab tu. Bukan dia tak tulis petak, dia tulis darab. Okey. Kalau yang tu, tak silap saya awak letak nombor dulu rasanya. Awak kalau contoh nak masukkan nombor 3 kan. Okey, awak tulis punca kuasa 3. Okey, tulis 3 tu. Lepas tu ambil yang tadi tu, jadi macam ni. Yang simbol ni lah. Tulis nombor 3 dulu, lepas tu ambil guna simbol ni, lepas tu masukkan 343. Dapat nilai 7. Boleh? Dapat tak? Okey. So, tak kisahlah 4 ke 5 ke 10 ke berapa pun, guna yang tu. Guna yang darab ni. Masukkan nombor dulu, masukkan contoh 729 kan nak try. Nak try 6. Okey, 6, 729. So, awak akan dapat 3. 6, shift yang tu. Okey, 729. Dapat nilai 3. Maksudnya 729 tu adalah 3 kuasa 6 lah. Okey, sama-sama. Okey, untuk B dengan D tu awak boleh try and error. 32 tu berapa kuasa berapa. 0.0625 tu berapa kuasa berapa. Okey. Dan seterusnya nombor sambung soalan nombor 3. Okey, yang ni yang simple je dulu. Diberi A darab A darab A darab A sama dengan 9 kuasa N. Nyatakan nilai A dan N. Senang kan? Diberi K kuasa 7 sama dengan negatif 128. Cari nilai K. Okey. Yang kelima, benda yang sama je ni. Guna punca kuasa, apa semua ni semua macam ni je soalan-soalan dia ni.
Okay, tambah lagi 3 soalan. Boleh sambung buat. Yang dah siap yang sebelum ni. 1 dan 2 tu boleh hantar dulu yang 2 tak apa. Lepas tu terus buat 3, 4, 5.
Soalan nombor 5. Soalan nombor 5 tu nombor berapa? 7776. Okey, 7776. 7776. Boleh buat? Ada soalan?
Nombor 2BD. Sebab saya tak faham macam mana nak guna punca kuasa. Okey. Nombor 2, balik pada nombor 2 Nombor 2 B dengan D. Okey. Sekejap. Okey, nombor 2B, negatif 32 kan. Sebab dia nombor negatif. Memang kita tak boleh punca kuasa. Punca kuasa negatif memang dapat max error. Kita tak boleh guna punca kuasa 2, punca kuasa 3, negatif 32. Sebarang nombor negatif memang tak akan dapat. Letaklah punca kuasa 3 ke, negatif 8 ke. Memang tak akan dapat lah. Memang kita tak boleh nak kira. Okay, so yang ni, kalau macam ada yang negatif ni, tadi kan, negatif 2 apa semua ni, yang contoh-contoh tadi lah. Okay, kalau nombor negatif ni awak ingat, kita ambil nombor 32 tu je. 32 ni berapa kuasa berapa. Ambil yang nombor dia je, 32. So kalau macam negatif 32 kan, awak bayangkan dia punca kuasa 2, 32. Ada tak punca kuasa 2, 32? Kalau tak ada, try 3. Ada tak 3? 4 ada tak? 5 ada tak? So dekat situ dapat punca kuasa 5 boleh kan? Punca kuasa 5 tu boleh. Punca kuasa 5 boleh. Kan? Punca kuasa 5 dapat nilai 2. Maksudnya 2 kuasa 5 dapat 32 kan? 2 kuasa 5 dapat nilai 32. 2 kuasa 5 dapat 32. Tapi sekarang ni ada negatif. So negatif 2 kuasa 5. Macam tu. Negatif 2 kuasa 5. So negatif 2 ni kuasa dengan nombor yang ganjil, dia akan dapatlah jawapan negatif. Okey, negatif 2 ni kuasa nombor yang ganjil dengan syarat ganjil. Kita kira tadi dapat punca kuasa 5 kan, dapat nombor 2. So kalau kita letak negatif pun, iya betul. Negatif 2 kuasa 5 dapat negatif 32. Tak kisahlah datanglah soalan macam mana pun, negatif 8 ke, negatif 8. So ambil yang punca kuasa 2, 8, punca kuasa 3, 8. Macam tu. Try and error. So punca kuasa 3, 8 kan. Punca kuasa 3, 8. Akan dapat punca kuasa 3, 8. 2. Dapat 2. 2. Tapi ada negatif kan. So tulis je negatif 2 kuasa 3. Dengan syarat, okay, kalau kita cek balik ni, 3 ni nombor negatif. Nombor yang ganjil. Okay, so betul lah. Betul. Okay, 2B. Okay, boleh. 2B boleh. 2D dadu. 2 dadu Yang dadu ni 0.0625. Nombor dia nombor yang positif. So nombor positif tak ada masalah. Tekan je. Sama juga. Okay, kalau D, lupa. Kan tadi dah bagi tahu kan. Kalau yang D tu jawapan dia kena nombor perpuluhan. Dia tak akan dapat nombor bulat. Yang D, dia tak akan dapat nombor bulat. Sebab apa ni? Dia dapat nombor perpuluhan. Memang akan dapat nombor perpuluhan lah. Kalau macam ni, punca kuasa 2 0.0625. Dapat 0.25. 0.25 maksudnya 0.25 tu kuasa 2 lah. Sekejap nak batuk sekejap. Okey. 0.0625
Okey, tekan kalkulator, punca kuasa 0.0625 dapat 0.25 lah. Awak dapat 0.25 kan. So maksudnya 0.25 tu kuasa 2. 0.5 tu kuasa 2. Tu je lah. Okay, 0.25 kuasa 2. Kalau nak kecil lagi pun 0.25 tu boleh bagi 2 lagi. Punca kuasa 4 ke, dia memang dapat lah. Punca kuasa 4. 4. Sekejap. 4 punca kuasa 0.0625. 1/2 0.5. Okey. So 0.5 kuasa 4 pun boleh. 0.5 kuasa 4. Nombor perpuluhan memang akan dapat nombor perpuluhan juga. Tapi nombor bulat kena nombor bulat lah. Ni nombor bulat. Ni kalau tukar pada pecahan. Pecahan kalau masukkan 1296 per dengan 10,000. Dapat 81625 kan, ataupun perpuluhan 0.1296. So 0.1296 tu boleh juga punca kuasa. Boleh je mana-mana. 0.36. Okay, kalau nombor bulat, so jawapannya kena nombor bulat juga. Kalau nombor perpuluhan, mesti nombor perpuluhan juga kuasa berapa. Dan kalau negatif, awak anggap dia tak ada negatif dulu. Okey, tak ada negatif dulu. Nombor yang positif kuasa berapa. Lepas tu barulah letak simbol negatif tu. Okey. Boleh ya? Tiga, empat, lima ni boleh buat tak? 3, 4, 5. Senang je kan? Sama je. 3, 4, 5. Nombor 3 tu diberi A darab A darab A darab A. 4 kali. So, 9 kuasa N. Nyatakan nilai A dan N. Okey. Awak tulis lah. Tulis jawapan A sama dengan berapa. Dia tanya kan. Nilai A dengan N. A berapa? N tu berapa nilai dia? Bagi tahulah. Ni untuk jawapan akhir lah. Kalau ada jalan kira, okey tulis jalan kira. Macam nombor 5 ni. A darab A. 9. 9 darab kuasa N. Bolehlah tulis. A darab A tu maksudnya apa? Apa nilai A ni? Apa nilai A ni? 9 kuasa N. Kan? So, A tu 9 lah kan? 9 darab 9 darab 9. So, ada 4 kali. Maka N tu 4. So, jalan kira tu tulislah sikit. 9 darab 9 darab 9 darab 9. 9 kuasa 4. Kan? Nombor 4. Okey, nombor 4 ni. K kuasa 7. So, macam mana nak cari nilai K? Tadi kita dah buat punca kuasa 7 kan? Punca kuasa 7. Ni nombor ni punca kuasa 7. So, punca kuasa 7. Mana? Kita tak boleh buat. Ni nombor negatif ni. Negatif 128. So, tak boleh punca kuasa negatif. Punca kuasa 7 negatif. Try and error. Okey, tak payah try and error lah. Memang dah 7 kan? Punca kuasa 7, 128. Dapat nilai berapa? Lepas tu, tulislah. Tulis jawapan terus pun tak apa. Tak ada jalan kira lain dah ni. K sama dengan berapa?
Nombor 8, 7776. Hasil pendaraban berulang suatu nombor. Suatu nombor dia tak tanya yang nombor ni kan. Dia tak tanya pasal nombor ni. Dia tanya N. Yang berapa kali. Nombor tersebut kuasa N. So N tu berapa? Dia tanya nilai N tu. So bagi tahulah nanti. Bolehlah kalau awak nak tulis pun boleh bagi tahu. Okay, yang ni kuasa berapa sama dengan 7776. Lepas tu maksudnya N sama dengan berapa dapat. Ada apa-apa soalan? Okay, untuk nombor 3 tu pastikan awak tulislah A sama dengan apa, N sama dengan apa. Kena tulis. Kalau awak tulis yang ini sahaja, belum lagi dapat jawapan. Sebab yang ni betul lah. Memanglah kita tahu. 4 maksudnya 9 × 9 = 9 kan. Lepas tu 9 kuasa N tu maksudnya N tu 4 kali. Yelah kita tahu.
Tapi dia tanya ni kan soalan dia. Nyatakan nilai A dan N. So awak bagi tahulah A tu sama dengan apa. Berdasarkan sini A dia tu berapa nilai dia. Dan N tu berapa nilai dia. Berdasarkan yang ni N tu yang mana nilai dia. Kena bagi tahulah, kena bagi tahu. Hmm. Yang K pun sama. Yang nombor 2 tu. K tu kena bagi tahu. K kuasa 7 sama dengan negatif 128. Okey. Awak kira awak dapat nilai K tu kan. Negatif 2 kuasa 7 dapat negatif 128. So awak bagi tahulah. K tu adalah. K tu ialah berapa nilai dia. Hmm. Macam yang ni juga. Okey, nombor 5 ni. Hasil pendaraban berulang suatu nombor sepanjang n kali ialah 17776. Tentukan nilai n. Okey. So yang ni awak try and error kan. Punca kuasa 2, punca kuasa 3, punca kuasa 4, punca kuasa 5. Punca kuasa 5 dapat jawapan kan? Nombor bulat kan? Okey. So awak pun tulislah. Punca kuasa 5, 7, 7, 6 tadi dapat nilai 6 kan? 6. Punca kuasa 5, 7, 7, 7, 6 dapat nilai 6 kan? Okey, so awak tulis ni. 6 kuasa 5 sama dengan 7, 7, 7, 6. Jadi dekat sini, mana N kita? 6 kuasa 5 tu kan? Mana N kita? Sebanyak N kali, yang mana satu? So tulis, N sama dengan berapa? Cara jawab tu. Okay, cara jawab. Okay, so minta semua hantar lah Minta semua hantar. Siapa yang boleh hantar tu, tolong hantar. Saiful, boleh hantar? Syifa? Siapa lagi? Haris Daniel. Ni siapa nama ni? Kena tengok list name pula. Okay, minta semua hantar. Yang ni saya nak check semua. Sebab ni dah masuk keadaan 3. Kalau next class, minggu depan kelas, kalau awak tak boleh nak buat yang ni, susahlah sikit untuk masuk yang seterusnya pula. Ni biasa je ni. Soalan ni soalan biasa je lagi. Okey, masa pun sekarang dah 10.30. Okey, homework ni saya tak bagi homework lah minggu ni. Homework ni yang ni saja. Awak siapkan yang ni saja. Terus hantar. By malam ni pun tak apa. Lepas tu nanti homework tu revision buat yang ni lah. Awak tengok balik. Nota awak macam mana. Kalau ada buku tingkatan 3, buku teks ke, awak dah dapat buku ke, apa-apa buku lah, buku nota ke, boleh awak tengok nota sedikit dan tengok bandingkan apa dengan apa yang kita dah belajar hari ini. Buku teks dengan apa yang kita dah belajar hari ini. Boleh buat revision macam tu. Okay, so untuk next class, insyaAllah kita akan sambung yang ni. Dan mungkinlah minggu depan tu kelas 2 jam. Sejam saya akan sambung. Sejam lagi saya akan buat test algebra kejap. Okey. Okey, itu saja. Ada apa-apa nak tanya? Nak feedback jugalah. Dari nak tanya boleh tanya. Nak tanya boleh tanya. Dari apa yang dah belajar hari ni, berapa per 10 yang awak boleh faham, terima? Berapa per 10? Adakah 8, adakah 7 atau adakah 10 per 10?
Okay. Okay, thank you. Saiful? Tak respon ni Syifa. Tulislah sekali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi siapa yang tak tulis lagi? Syifa. Cepat sikit. Okay, so itu saja untuk kelas pada malam ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh roger. Okay, get ready untuk test algebra minggu depan. Saya akan tanya topik persamaan linear tingkatan 1 dan pengembangan perfakturan tingkatan 2. Ialah 10 soalan je. 10 soalan perfakturan, pengembangan. Lepas tu 10 soalan rumus algebra. Lepas tu 30 soalan tingkatan 1. Senang je, simple je. Tapi soalan yang simple je lah. Kena boleh lah. Kena boleh jawab apa markah tu biar boleh 40 ke atas. 50 soalan 40 ke atas. Okey. So baik, itu saja untuk kelas pada malam ni. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.